A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita sambung balik daripada siri yang semalam, iaitu Nizamul Usrah, iaitu peraturan tentang usrah. Jadi semalam kita dah beri penerangan sedikit berkaitan dengan dalam mukadimah tentang usrah, iaitu keluarga, membina satu kelompok yang kita gunakan sebagai medan untuk kita muzakarah, berbincang, untuk kita memperbaiki keilmuan diri kita, penghayatan pada diri kita, dan yang penting kita nak melaksanakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolong dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan perseteruan. Jadi kita ni nak melaksanakan kebajikan, banyak kebajikan dalam Islam ni banyak. Apatah lagi persiapan diri kita ni untuk menjadi seorang hamba di sisi Allah SWT, yang sudah semestinya kita ni lebih bersedia. Bersedia dengan keilmuan, bersedia dengan amalan-amalan yang menepati bagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dalam Al-Quran juga menyebut, ini nak kaitan dengan mukadimah lagi tentang usrah tu. Dalam Al-Quran menyebut, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan, sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib, mengubah seseorang atau satu kaum itu sehinggalah kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri. Jadi dalam keadaan ini, itu yang semalam kita sebut sebagai islah. Islah iaitu memperbaiki diri atau memperbetulkan diri dari sudut kita ni sebagai hamba di sisi Allah SWT. Nak lebih baik daripada yang semalam, dan besok lebih baik daripada hari ini. Itu niat dan cita-cita kita. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jadi dalam konteks usrah ni, apa yang kita nak baiki? Pertamanya adalah ilmu. Bukan semua ilmu kita boleh dapat dalam usrah ni. Tak boleh. Kita cuma nak cetuskan semangat bagaimana ilmu itu penting kepada kita dalam kita nak beramal. Nak mencari ilmu tu boleh keluar ke mana-mana, pergi ke surau, ke masjid, hadir dalam majlis ilmu, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Kan, kita boleh kita belajar tentang agama ini, tentang Islam ni. Jadi perkara yang menjadi asas fardu ain tu kita kena usahakan sungguh-sungguh. Sebab itu menjadi tanggungjawab kepada kita sebelum kita beramal. Kemudian bila itu dah kita beramal, kita ada sedikit ilmu, kita kongsi dalam majlis usrah. Jadi ajak lain sahabat-sahabat lain untuk beramal sama. Jadi itu mendorong pada kita untuk melakukan perbaikan, yang katakan islah tu. Islah mastata'tum, kan? Perbaikilah semampu mungkin kamu. Mana kita kena sungguh-sungguh, ada mujahadah, ada semangat. Jadi kita yang muda-muda ni patut semangat. Kita nak tunggu semangat masa tua so datang sakit, datang tu ujian, itu ujian ini, kita dah tak semangat dah lemah semangat. Jadi tujuannya adalah untuk kita memperbaiki diri. Salah satu dulu kita pernah bincang, saya ada catat kat sini. Kita bincang dulu usrah. Dia kata usrah ni sebagai mekanisme proses memperbaiki dan islah diri. Jadi itu yang kita kata, kita nak berusrah, nak usrah. Selama ni kita usrah pun bukan ikut dia punya silibus sangat. Sebab tak boleh nak ikut. Belum boleh lagi lah. Boleh lah ikut nanti kan. Sebab kita bukan kosong. Kita ada dia punya silibus, ada panduan, bukan kita cipta-cipta sendiri, kita suka-suka sendiri. Ini semua yang kita lalui dari pengalaman dan kita belajar. Maka kita share bersama. Itu yang pertama, usrah sebagai mekanisme proses memperbaiki dan islah diri. Itu yang pertama. Yang kedua yang pernah kita bincang juga, kata usrah sebagai medan muzakarah dan perbincangan ilmu-ilmu Islam. Jadi kita muzakarah lah. Dalam kalau ada sudut ilmu ni, kita ada ilmu akidah, kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf,
Jadi kita boleh ambil minggu ni akidah, minggu depan fiqh, minggu satu lagi tasawuf. Kita ambil lah tajuk-tajuk penting. Kalau bab akidah, ini perkara yang paling asas yang kita kena tengok semula. Kita bincang balik. Mungkin kalau tak selesai, kita boleh rujuk pada para alim ulama, para ustaz yang membimbing kita. Jadi kita adalah panduan kita. Jadi kita muzakarah pun ada benda yang kita nak muzakarah. Akidah kita. Kita yakin akidah kita sempurna? Belum tentu lagi. Kan? Saya sendiri pun tak rasa akidah saya sesempurna 100%, tak ada. Masih ada kelemahan di sana dan di sini. Dan kadang-kadang bila ada sesuatu perkara yang berlaku, boleh mengganggu gugat keimanan kita, akidah kita. Itu yang kita nak jaga. Kita kena tahu batas-batas iman dan akidah supaya kita tidak terpesong. Kemudian yang ketiga, usrah sebagai alat mempertautkan ukhuwah persaudaraan Islam. Jadi ukhuwah lah. Kalau kita sering bertemu, sering bermuzakarah, kita akan saling ta'aruf, saling kenal mengenal, saling memahami, maka hubungan kita akan, ukhuwah kita akan rapat. Apa jadi bila ukhuwah kita rapat? Maka kita senang, kita nak bangun beramal. Saya boleh dinasihati, saya boleh ditegur, saya boleh diajak. Jadi kita tak ada benteng atau merasa malu nak ajak sahabat kita dalam beramal. Contoh kita masa kerja, kita kata, jom kita solat berjemaah, jom kita solat duha, jom kita pergi zikir, jom kita begini, jom kita pergi majlis ilmu. Jadi senanglah ajak. Sebab apa? Sebab kita antara kita dah tak ada jarak pemisah benteng. Kita kurang sikit malu dari sudut kita nak mengajak sahabat kita buat kebaikan. Berbanding kita dengan sahabat yang lain, kita akan ada rasa malu, rasa bersalah, ni macam mana kalau cakap macam ni kan. Jadi ukhuwah ni penting. Salah satu pada perkara yang penting yang nak diwujudkan dalam melalui medan usrah ni. Jadi sekarang tu sambung ringkas, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.